Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiman Zikri bin Sobri. Nombor pendaftaran 03 DKA 21F1087. Kami dari kumpulan 8 ingin membentangkan berkenaan dengan tajuk trigonometri untuk soalan set 8. Okey, ni question 1 dia. Dia kata an area photographer who photograph farm properties for a real estate company has determined from experience that the best photo is taken at height of approximately 475 feet and a distance of 840 feet from the farmhouse. What is the angle of depression from the plane to the house? Okay, dia nak apa? Dia nak angle of depression from the plane to the house. Okay, ni dia bagi dah kat kita 475 kaki dengan 850 feet kaki from the farmhouse. Ni dia bagi 475 kat sini, 850 dekat sini. Okay. Okay, ini formula dia. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Okay, untuk soalan ni kita pakai formula ni. Kita pakai formula ni. Okay. Kalau nak pakai formula ni pula, kita tengok apa yang ada yang lengkap. Kalau sin rule ni, dia bagi dua angle and satu side ataupun satu side and non include angle given. Okay, tengok. Kita dekat sini saya pakai B per sin B sama dengan C per sin C. Okay. B dia dekat sini. B dia sudut dia kita ambil bertentang dengan B kecil dia kita ambil 475 per dengan sin B. Sin B yang bawah tu B besar. B besar dia sudut dia tak bagi. So kita tulis B sama dengan C dia bertentang dengan dia ni C kecil. Kita ambil 850 per dengan sin kecil dia sin 90 iaitu sudut dia ni kita ambil sudut ni. Okey, untuk nak dapatkan sin B ni kita pindah sin B, kita pindah 471 ni ke bawah ni. Dia akan jadi sin B per 471 per 850 per sin 90. Okey. Lepas dah jadi macam ni, kita nak cari apa? Kita nak cari B. Kita settlekan, kita tekan kalkulator 471 per 850 per sin 90. Kita akan dapat sin B sama dengan 0.5585. Okey, sin B sama dengan 0.5585. Okey, ni baru kita dapat sin B. Kita nak dapat B. Okey, kita nak dapat B. So, okey, dia jadi pindah pergi mana? Dia jadi pindah pergi sebelah, dia jadi dia jadi sin negatif 1 0.5585. Okey. Tekan kalkulator kita akan dapat B sama dengan 33.97 darjah. Sudut lah. Sebab dia nak dia kata apa? What is the angle? Dia nak sudut. Okey. B sama dengan 33.97. Sini sama dengan 33.97. Okey, dia nak apa? What is the angle of depression from the plane to the house? Dia nak angle atas ni. Okey, waktu sekolah menengah, waktu form 3 tak silap saya, kita belajar sudut selang seli. Sudut dia jadi Z ni, ada garis lari, kita ada garis potong dia. Kat sini sudut ni, kat sudut ni angle dia sama sebab ni dia selari. Okay, ni dia selari dengan garis ni. Okay, so last sekali kita dapatlah theta dia sama dengan 33.97 darjah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isaini Aizat Hakimi bin Ishaq. Nombor pendaftaran 03 DKA 21F1020. Saya akan meneruskan pembentangan ini untuk soalan kedua. Okey, soalannya ialah cosec kuasa 2 theta sama dengan 3 tambah cotangent theta. Okey, mari kita mulakan.
Ini ialah formula yang terlibat dalam pengiraan kita sebentar lagi. Okey, mari kita mulakan pengiraan kita. Okey, kita salin semula soalan ini tadi. Dan langkah pengiraan, langkah kerja kita yang pertama ialah 1 tambah kontingen cos 2 theta sama dengan 3 tambah kontingen theta. Okey, mana datangnya 1 tambah kontingen theta ini? Okey, ini datangnya dari formula ini tadilah. Okey, mari kita lihat formula ini. Cosec cos A sama dengan 1 tambah kontingen cos A. Okey, cosec kita tadi ini yang di depan ni kita gantikan dengan 1 tambah kontingen theta. Macam ni lah. Sebab apa? Sebab dia sama. Cosec ni sama dengan 1 tambah kontingen ni. Jadi, bila dalam soalan kita gantilah. Okey, apa tujuan kita ganti? Tujuan kita ganti ini ialah untuk samakan penyebutnya, iaitu kontingen dengan kontingen. Apabila dia sama, yang mudah untuk kita yang mudah dan boleh untuk kita selesaikan, solve untuk kita selesaikan persamaan ini. Apabila tidak sama penyebut, kita sukar dan tidak boleh menyelesaikannya. Jadi kita kena samakan dulu ya. Inilah pengguna formula ini. Formula ini kita boleh dapatkan dalam buku latihan kita, iaitu di muka surat 47 muka surat 47 dalam buku latihan kita. Ada banyak formula, salah satunya yang inilah yang terlibatnya. Okey, mari kita teruskan. Seterusnya, 1 tambah kontingen cos 2 theta tolak 3 tolak kontingen theta sama dengan kosong. Macam mana jadi seperti ini? Okey, ini jadi kerana nampak 3 ini yang di sebelah kanan ini positif, kita bawakan ke kiri dan menjadi negatif 3 sekaligus akan jadilah tolak 3. Dan kontingen yang positif ini kita bawa ke sebelah kiri akan jadi negatif kontingen sekaligus akan jadilah tolak kontingen theta sama dengan kosong. Okey, kita dah nak mulakan, kita nak bentukkan dalam bentuk persamaan ini. Okey, jadilah seperti ini. Jadi kurungan juga kita buka kurungan. Okey, seterusnya kontingen theta cos kontingen cos 2 theta tolak kontingen tolak 2 sama dengan kosong. Okey, mana datangnya 2? Mana datangnya negatif 2 ini? Okey, mari kita lihat dalam formula yang atas ini tadi, kita kena cari yang sama jenis. Okey. Yang sama jenis contohnya ialah negatif 3 dan 1 ini ialah nombor sahaja. Okey, bila nombor dengan nombor ni sama jenis, kita boleh selesaikan mereka. Contohnya, kita masukkan dalam kalkulator 1 dan kita tekan negatif 3. Iaitu negatif 3 ni dia automatik akan jadi tolak 3 lah. Dia akan jadi 1 tolak 3 dalam jalan kira. Jadi dalam kalkulator kita tekan 1 tolak 3. Jadi kita akan dapatlah negatif 2 ini. Okey, macam mana kita susunkan ini? Okey, kita susun ini mengikut susunan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik kan x kuasa 2 tolak x tolak number sama dengan kosong. Okey, jadi hak kuasa 2 kita kena letak di depan. Dan yang kuasa 1 kita letak di seterusnya. Dan yang number sahaja kita letak di belakang sekali, samakan dengan kosong. Okey, itulah sebab kenapa dia jadi macam ni. Nampak kontingen kuasa 2 di depan, tolak kontingen sahaja, iaitu yang kuasa 1. Dan tolak number sama dengan kosong. Okey, ini dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, mari kita teruskan. Okey, let x equal to kontingen theta. Maksudnya, kontingen theta ni kita andaikan ia jadi x. Maksudnya, kita nak teruskan yang bawah sekejap lagi dalam kira ni. Kita andaikan x ni sama dengan kontingen. Jadi, dia akan jadi seperti ini. Nampak? Persamaan ini tadi, yang kontingen ni kita gantikan dengan x. Nampak ni? Let x equal to kontingen theta. Jadilah x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okey, nampak x kuasa 2. Okey, kontingen ni kita ganti dengan x, sebab tu jadi kuasa 2. Yang ini kontingen theta ni kita ganti dengan x, sebab tu jadi tolak x. Yang negatif 2 ni kenapa jadi negatif 2? Sebab ia bukan kontingen, ia nombor sahaja. Yang kita ganti ni hanyalah kontingen. Okey, jadi nombor kekal lah. Samakan dengan kosong. Okey, ini kan jadi bentuk persamaan kuadratik yang dalam sebutan x lah. Okey, seterusnya. Ini adalah langkah kerja untuk kita selesaikan persamaan kuadratik ini untuk kita cari nilai x. Okey. Okey, jadi akan jadi x.
tolak 2 kurungan, jadi kurungan X tolak 2 dan kurungan X tambah 1. Samakan dengan kosong. Okey, inilah jalan kira untuk kita selesaikan ni lah. Okey, seterusnya kita akan dapatlah X sama dengan 2, X sama dengan -1. Macam mana kita dapat ini? Okey, kita dapat ini melalui ini. Kita tengok satu per satu kurungan. Kurungan yang pertama dulu kita tengok. X tolak 2. Macam mana boleh jadi X sama dengan 2? Okey, dia macam ni. Kita ambil satu kurungan, kita salin jalan kira dah. X tolak 2. Tolak 2 sama dengan kosong. Okey, kita ambil ni. Yang ini sama dengan kosong, yang ini sama dengan kosong. Sebab dalam kurungan, kita boleh buat macam tu. Okey. Jadi kita nak X saja. Kita boleh X saja. X saja kita tinggalkan di sebelah sini. Samakan dengan okey. Negatif 2 kita bawa ke sebelah sini. Ia akan jadi positif 2. Sebab itulah ia jadi X sama dengan 2. Nampak? Ya, jadi X sama dengan 2, X sama dengan 2. Inilah jalan kira penyelesaian untuk kurungan ini. Okey. Kita teruskan. Sebentar. Okey, mari kita teruskan. Yang X sama dengan -1 ini pun jalan kiranya sama macam yang kita tunjuk tadi ni. Okey, kita akan dapat -1. Okey, seterusnya. Apa guna nilai X ini? Okey, untuk soalan trigonometrik ni, soalan yang bab ni, dia nak cari sudutnya. Dia nak cari sudutnya. Untuk soalan yang jenis macam ni, nak cari sudut, kita perlu melalui jalan kira yang seperti ini dulu. Ada sebabnya. Okey, mari kita tengok satu per satu. Okey. 1 per tangent theta cos sama dengan 2. Okey. Ini kita ambil yang nilai X pertama. Nilai X sama dengan 2. Kita ambil yang pertama ni dulu. Okey. Mana datangnya 1 per tangent? 1 per tangent ni datangnya dari cotangent ni. Sebab apa? Sebab cotangent theta sama dengan 1 per tan theta. Okey, kalau kita tengok dalam formula dalam buku kita, iaitu pada muka surat 25, pada muka surat 25 ada senarai formula ini. Dia ada cosec, cotangent dan sec. Okey, sekarang yang terlibat dengan kita hanyalah cotangent. Cotangent ini sama dengan 1 per tan theta. Jadi kan X ni sama dengan 2. X juga sama dengan cotangent. Maksudnya cotangent ni sama dengan 2 lah. Kan ni sama dengan X. Apabila cotangent sama dengan 2, cotangent juga sama dengan 1 per tan. Jadi kita ganti lagi. Kita ganti lagi 1 per tangent theta sama dengan 2. Sebab apa kita ganti? Okey. Untuk kita dapatkan sudut, kita hanya boleh guna tangent, sin dan cos. Selain pada tu kita tak boleh guna. Dalam sudut hanyalah untuk kira jarak, untuk kita cari sudut, kita hanya guna tangent, sin dan cos. Cosec kita tak boleh guna. Sebab ia bukan untuk cari sudut. Ia hanyalah formula. Ia hanyalah formula. Contoh cosec ni formula ia sama dengan 1 tambah cotangent ni. Dia hanyalah formula. Jadi cotangent ini sendiri ialah sama dengan 1 cotangent theta. Kita ganti dah. Jadi bila dah ada tangent, kita boleh cari sudut. Seterusnya, tangent theta sama dengan 1 per 2. Mana datangnya 1 per 2? Okey, sebenarnya 2 ini ialah 2 per 1. Cuma dia tak tulislah 1 sebab 2 per 1 sama dengan 2. Terus tulis 2 saja. Jadi sebenarnya 2 per 1. 1 yang sebelah sini, kita bawa ke sini, dia akan jadi 1 per 2 per 1. 1 per 2 per 1 ni kalau kita masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat 1 per 2 jawapannya. Okey, kalau tidak percaya boleh tekan. Okey, macam ni lah. Kita teruskan. Okey. Sebab tu dah jadi 1 per 2. Kita bawa ke sini, kita tinggal tangent. Lepas kita dah bawa sini, kita teruskan dengan theta sama dengan tangent negatif 1, 1 per 2. Okey. Kita hanya nak theta je. Jadi yang berkenaan tangent kita bawa juga ke sebelah sini. Apabila kita bawa ke sebelah sini akan jadi tangent cos negatif 1. Okey, nak kiranya dalam kalkulator tangent cos negatif 1, kita akan tekan shift tangent. Shift tangent ia akan jadi
tangent kuasa negatif 1. Seterusnya kita terus bubuh saja nilai yang di atas ni di belakangnya. Jangan bubuh sama dengan sebab sama dengan dia berada di sini. Kita terus letakkan nilainya. Jadi kalkulator, tekan dalam kalkulator shift tangent 1/2, kita akan dapat theta sama dengan 26.57 darjah. Okey, ini bukan jawapan terakhirnya. Ini bukan jawapan terakhir sebab soalan bab ni, soalan jenis ini dia mesti ada banyak sudut. Bergantung kepada kuadran. Bergantung kepada kuadran berapa yang kita cari. Berapa kuadran yang ada sudut. Yang bergantung pada kuadran. Dia tak semestinya satu sudut. Jadi ini bukan jawapan terakhir. Mari kita teruskan. Okey, lihat di sini ada keluar satu gambar rajah formula, iaitu formula kuadran. Okey, kita akan guna sebentar lagi. Mari kita tengok. Okey, theta 1. Theta 1 sama dengan 26.57. Macam mana kita dapatkan? Okey, kita tengok. Di sini, okey, ni Pak C yang membahagikan sudut. Okey, permulaannya dalam apa-apa jua soalan, permulaannya ialah kosong darjah. Di sini kosong darjah. Okey, ni kosong. Kosong. Jadi, kita akan pusing mengikut arah lawan jam. Arah lawan jam, ikut hukum dia. Okey, jadi kita tengok tangent ini, kita nak tahu kuadran ke berapa. Okey, kita tengok. Yang terlibat ialah tangent. Okey, kuadran tangent. Nilai sudut yang kita dapat ialah nilai positif. Jadi maksudnya tangent positif. Ia berada di kuadran tangent positif. Tangent positif berada di kuadran berapa? Mari kita tengok. Ia berada di kuadran ketiga dan kuadran pertama. Kuadran pertama dan ketiga. Ini kuadran ketiga tangent positif, nampak? Kuadran pertama ini all positif. Maksud all positif ni ialah sin, cos dan tangent positif di kuadran pertama. Jadi termasuklah tangent. Jadilah kuadran pertama dan ketiga. Okey, yang pertama theta 1 kita kira lah di kuadran pertama. Sebab yang terlibat kuadran pertama juga kita kira. Sudutnya berada di sini ya. Sudutnya kita kira dari paksi X. Jangan kira dari paksi Y. Kita kira dari paksi X. Okey, sudut di sini. Sudut ni bernilai 26.57 ini tadi. Jadi, kita hanya masukkan terus je. Sebab kita kira sudut dari sini, kita terus dapat. Kita membubuh terus lah. Dia tak melalui proses tolak ataupun tambah sebab dia berada di kawasan dia. Dia tak lalu kawasan orang. Jadi, kita bubuh terus nilainya. Jadi, okey. Seterusnya. Theta 2. Theta 2, 180. Tambah 26.57. Sebab apa jadi macam tu? Okey, mari kita lihat. Tangent positif juga berada di kuadran ketiga. Okey, ini kuadran ketiga kita. Kita buat sudut ni. Kira dari paksi X. Okey. Jadi sini kosong tadi kan? Sini kosong. Okey. Kita kira dari kosong ni kita pusing sampailah kita jumpa garisan sudut. Kita jumpa garisan penamat sudut ni. Okey, kita kira dari kosong. Sini dah main sini 90. Sambung ke sini. Satu garis lurus sama dengan 180. Lepas tu dia ada lebih sikit. Dia lajak sikit. Yang dia lajak ni. Inilah berapa tadi. Sini okey, sudut ni berapa? 26.57. Jadi sebab tu dia jadi tambah. Sebab dia lebih 180. Dia kena tambah. Okey, ni kita tambah lah ni. Kita tambah dah. Jadi dapatlah jawapan. Theta 2 sama dengan 206.57 darjah. Seterusnya. Okey, 1 per tangent theta sama dengan negatif 1. Kita ambil nilai ni. Kita ambil nilai negatif 1 ni. X sama dengan negatif 1. X sama dengan quad. Quad sama dengan 1 per tan. Okey, 1 per tan sama dengan negatif 1. Okey, kita teruskan. Okey, macam mana jadi tangent sama dengan negatif 1? Macam saya cakap tadi lah. 1 ini sebenarnya 1 per 1. Negatif 1, sorry ya. Negatif 1 per 1. 1 ni kita bawa ke sini, dia akan jadi 1 per negatif 1 per 1. Bila kita tekan kalkulator untuk ni, kita akan dapat negatif 1 lah. Okey, mari kita teruskan. Okey, dah dapat negatif 1. Teruskan. Theta. Theta sama dengan tangent negatif 1. Negatif 1. Okey, ini macam kita ajar tadi lah. Macam mana tekan kalkulator, shiftan, kita bubuh terus nilainya negatif 1. Kita akan dapat negatif 45 sudutnya.
Okey. Untuk soalan ini, walaupun sudut theta kita dapat negatif nilainya, ia tetap kita ambil sebagai positif. Sebab apa? Sebab negatif ini hanyalah sebagai penunjuk sama ada tangent ini tangent positif ataupun tangent negatif. Okey. Jadi apabila sudut yang dapat negatif, sudut kita ambil sebagai positif. Yang negatif ni, ia untuk tangent ni. Maksudnya dia berada di kuadran tangent negatif. Kuadran tangent negatif berada di kuadran ke berapa? Mari kita lihat. Kuadran tangent negatif berada di kuadran ketiga dan keempat. Kenapa? Sebab di kuadran ketiga hanya sign yang positif, yang selebihnya negatif, iaitu tangent lah, negatif di sini. Dan kuadran keempat hanya cos yang positif. Jadi yang selain yang cos negatif, termasuk tangent adalah negatif. Jadi tangent negatif berada di kuadran kedua dan keempat. Okey, mari kita teruskan penyeraan. Kita sambung. Ini theta 1, theta 2, theta 3 sama dengan 180 tolak 45. Macam mana jadi macam ni? Sebab sudut kita di kuadran kedua tadi sudut kita 45 di sini Kira dari paksi X Okey. Jadi kita kira dari kosong kita pusing ikut arah dah sampai kita jumpa garis sudut ini. Bila kita jumpa garis sudut ini, sini dah lalu 90. Sini 180 kan garis lurus 180 garis lurus. Tapi ini kurang dari dia tak sampai lagi garis lurusnya sini. Jadi sebab itu kita tolak 45. Apabila tadi kan yang sini dia terlebih, kita tambah. Yang ini dia terkurang, belum sampai, sebab tu kita tolak supaya kita dapat sini. Okey, sebab itulah kita akan dapat 180 tolak 45 yang di sini yang sudut kita. Kita akan dapat 135 darjah. Kita teruskan dengan theta 4. Theta 4, okey. Bahagian tangent negatif tadi seterusnya berada di kuadran ke berapa? Mari kita lihat. Ia berada di kuadran keempat. Jadi sudut kita kira di sini. Minta maaf Sudut kita kira lah di kuadran keempat. Kita lukis. Kita kena lukis untuk kita kira. Kalau tak kita susah untuk bayangkan. Okey, sudutnya berada di sini Kira dari pasi X Okey, walau apa jua sekalipun, walaupun dia dekat dengan garis 360, kita tetap kena kira dari sini. Okey, kira dari sini sampai dia jumpa. Okey. Sebab tu dah jadi 360 tolak 45. Sebab apa? Sebab dia belum sampai lagi 360. Bila belum sampai dia kurang, kita kena tolak. Sebab tu kita akan dapat jawapannya 315 darjah. Okey, seterusnya kita dah dapat tangent 1, 2, 3, 4. Jadi kita bolehlah tulis jawapan terakhir kita. Jawapan akhir kita macam ni Theta. Theta ini theta keseluruhan. Theta keseluruhan sama dengan sudut yang pertama 26.57 darjah. Sudut kedua 206.57 darjah. Sudut yang ketiga 135 darjah. Sudut yang keempat 315 darjah. Jadi okey. Jadi begitulah cara untuk kita selesaikan trigonometric equation ini. Okey, setakat itu saja dari saya. Kita teruskan untuk soalan ketiga bersama dengan rakan sepasukan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel Aiman bin Zamzuri, nombor pendaftaran 03 di KA21F1069, ingin membentangkan mengenai soalan nombor 3, iaitu proof 1 plus cot theta per cosec theta equal sin theta plus cos theta. Okey, bagi soalan ini, dia meminta kita untuk membuktikan sama ada 1 tambah cot theta per cosec theta adalah sama atau tidak dengan sin theta tambah cos theta. Okey. Kita boleh refer di muka surat 25 di dalam buku matematik, iaitu the reciprocal trigonometric ratio mengenai cot theta dan cosec theta. Okey. Bagi cot dan cosec theta, reciprocalnya adalah cos bagi cot theta sama dengan cos per sin, manakala cosec pula adalah 1 per sin. Kembali kepada soalan. Okey, soalan meminta kita untuk membuktikan sama ada 1 tambah cot theta per cosec adalah sama atau tidak dengan sin theta tambah cos theta. Bagi soalan ini, kita harus mengambil di sebelah kiri sahaja.
Okey, di sebelah kiri sahaja. Seterusnya, kita menulis 1 tambah cot theta per cosec theta. Okey, kita perlu permudahkan cot dan cosec ni dalam menggunakan reciprocal trigonometric ratio, iaitu cot sama dengan cos per sin. Okey, di sini saya telah menukarkan cot theta ataupun dipermudahkan menjadi cos per sin per cosec. Okey, cosec berada di bawah akan menjadi sukar bagi kita untuk mengira ataupun pening. Setengah orang akan jadi pening kan. So kita boleh pindahkan cosec ni pergi di sebelah kiri. Minta maaf, di sebelah kanan saya. Pindahkan menjadi di sebelah kanan dan kita permudahkan cosec ini menjadi 1 per sin, iaitu 1 tambah cos theta per sin theta bahagi 1 per sin. Bagi soalan ini, kita harus menukarkan minta maaf, kita harus menukarkan 1 per sin diterbalikkan menjadi sin per 1. Okey, di sini saya tidak meletak nilai 1 kerana bagi kita belajar sebelum ni kan, kalau tekan di dalam kalkulator 2 per 1 akan mendapat 2, 3 per 1 akan mendapat 3. Sama juga dengan sin theta per 1 akan tetap akan dapat sin. So, untuk memudahkan kita untuk mengira, kita melakukan kurungan dan serta buka kurungan dan serta tutup kurungan. Okey, seterusnya kita perlu darab sin masuk ke 1 serta sin didarabkan di dalam cos. Kerana dia adalah satu kurungan, bila kita buat satu kurungan, kita akan mendapat macam satu kurungan ni adalah seketui. Bila jadi seketul, kita perlu darab dengan sin. Bila kita tak buat kurungan, kita hanya akan, bila kita tak melakukan kurungan, kiranya nanti kita akan darab cos theta per sin theta darab sin. So, kita perlu melakukan membuka kurungan serta menutup kurungan untuk mendarabkan kesemua nilainya. Dan dia akan menjadi sin theta tambah kurungan sin theta tutup kurungan dan kurungan cos theta tutup kurungan per sin theta. Okey, di dalam soalan ini kita boleh permudahkannya. Bagaimana? Sin ni kita boleh potong sin theta dengan sin theta. Okey, dan dia akan menjadi sin theta tambah cos theta. Di sini buktiannya adalah sin theta tambah cos theta adalah proof, iaitu sama nilainya dengan sin theta tambah cos theta. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.